Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi siri Temu Minda. Dan pada malam ini kita nak berbicara tentang komuniti digital. Saudara, kebanyakan daripada kita ini hidup dalam beberapa jenis komuniti. Secara fizikal, kita duduk dalam suatu tempat, sama ada di taman perumahan, kampung dan sebagainya. Tapi pada waktu yang sama kita juga menjadi anggota suatu komuniti digital. Saya duduk di satu tempat, saya di situ ada kumpulan WhatsApp saya, kumpulan Facebook saya. Tapi saya juga ada menjadi anggota kepada satu kumpulan lain, tempat asal saya, sekolah lama saya, pasukan bola sepak Liverpool yang saya sokong, gila-gila lawan Manchester United sebagai contohnya. Jangan gaduh bab itu. Dan soal komuniti digital ini penting untuk daya saing negara dan sebagainya. Dan malam ini kita nak bincang bukan sekadar menjadi anggota grup WhatsApp, grup Facebook dan sebagainya, tetapi bagaimana nak memperkasa kehadiran kita dan penggunaan social media atau media sosial dan keanggotaan kita dalam sesuatu kumpulan yang dipanggil komuniti digital itu. Dan untuk membicarakan hal ini pada malam ini, saya cukup bangga kerana orang tempat saya ada di sini, Datuk Zulkifli Mahmud, Pengerusi Persatuan Kebajikan Anak-anak Berserah, sebutan dia Berserah, dalam kawasan Parlimen Indra Mahkota. Ini Persatuan Kebajikan Anak-anak Berserah di Kuala Lumpur dan Selangor. Dan di talian kita ada dua orang yang ini ramai pengikutnya. Siapa tak kenal Siakap Keli. Dan kita bersama dengan saudara Muhammad Firdaus Ishak, pengurus besarnya, dan saudari Nur Farah Izwani binti Rahman, ketua pengarangnya. Selamat datang semuanya ke Temu Minda pada malam ini. Baik Datuk, katanya 100% ahli Persatuan Kebajikan Anak-anak Berserah ni hidup dalam komuniti digital sebenarnya. Mereka tak duduk di Berserah tetapi sangat sangat rapat dengan apa-apa yang berlaku di Berserah. Boleh terangkan macam mana kegiatan sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang berhormat Datuk Seri. Kita ni duduk di mana-mana pun dalam komuniti digital ni, kita tidak jauh daripada tempat kita dilahirkan, saudara mara kita dan juga tempat kita cari makan. Jadi kami Persatuan Kebajikan Anak-anak Berserah di Kuala Lumpur dan Selangor ini, yang mana begitu rapat sekali berhubung dengan menggunakan teknologi digital seperti WhatsApp, Facebook. Yang pentingnya kami selalu diberi maklumat mutakhir, maklumat terkini apa-apa kejadian yang berlaku di kampung halaman. Ini adalah satu contoh bagaimana maklumat ini dapat sampai dan di dalam kumpulan yang besar, komuniti yang besar dalam masa yang pendek dan tepat. Ya, sungguh pun begitu. Persatuan Kebajikan Anak Berserah ni, PKAB ni cuba ingin menggunakan platform yang ada, platform digital yang ada ini sekarang untuk kita meningkat satu level lagi untuk membolehkan ahli-ahli kita menggunakan platform digital juga untuk mereka mengembangkan aktiviti-aktiviti ekonomi, perniagaan, kata sukan dan lain-lain aktiviti yang boleh memberi interaksi yang lebih dalam komuniti tersebut. Maknanya ini bukan komuniti untuk membawang lah. Tidak sekali. Tapi kita tak boleh nak elakkan. Dalam di zaman digital ini ada juga unsur-unsur tersebut. Tapi kalau kita gunakan secara positif, kita dapat exploitkan platform digital ni untuk kebaikan bersama. Dan persatuan buat program di Berserah. Ya, kami ada menjalankan beberapa program untuk komuniti kami di Berserah. Terutama kami fokus kepada golongan-golongan yang susah, underprivileged, terutamanya kanak-kanak sekolah di Cerating, Sungai Ular, di Pelabuhan, di Balok,
di Beserah, dan saya pada membuat program-program kelas tambahan, program English untuk mereka, empower mereka dalam bahasa Inggeris, dan juga untuk persediaan mereka untuk mengambil peperiksaan masa tahun 2021. Tapi kami juga ingin membawa satu lagi elemen kepada mereka ini, supaya bukan saja anak-anak sekolah tetapi komuniti kita, supaya mereka terlibat dalam entrepreneurship pada masa akan datang, terutamanya dari segi untuk meningkatkan skill ataupun kebolehan mereka dalam memberi perkhidmatan akan datang kepada mereka-mereka yang memerlukannya. Okey, kita nak pindah kepada Siakap Keli. Saudara Firdaus, Ya, bermula dengan Facebook dan sekarang ada 6 juta followers. Macam mana boleh berkembang begitu sekali? Okey, Datuk, terima kasih. Siakap kali ni saya nak cakap, kita ni bermula ni macam kecil lah. Daripada orang cakap sekadar mula-mula ni just nak cari audience. Masa zaman kita belajar dulu lah. Lepas tu siakap kali ni dia meningkat, orang cakap bila kita ketengahkan isu-isu berkaitan dengan masyarakat. Apa yang masyarakat nak time tu. Sebab masa tu kita ingat kita bermula kita tahun 2012, macam media atas talian ni tak banyak tu. Tapi pengguna media sosial atas talian memang tinggilah. Jadi kita ketengahkan isu-isu masyarakat. Contohnya isu orang memerlukan bantuan, isu masa tu paling banyak kali isu time tu kita ketengahkan macam kanak-kanak yang perlukan bantuan. Contohnya perlukan wang untuk lakukan pembedahan. Jadi bermula dari situ saya nampak kita punya follower memang meningkat sebab dia memang kena dengan masyarakat apa yang kita bawa time tu. Tadi pun saya cakap time tu berita talian memang tak banyak. Kalau kita buat sikit-sikit berita pun memang mendapat sambutan sangat-sangat lah berbanding dengan sekarang. Saya cakap memang banyak sangat-sangat. Kita punya macam kawan-kawan saya dekat luar sana memang banyak sangat lah media atas talian ni. Tapi itu kita cakap, fokus saya dekat kali ni kita dah ada follower yang ramai. Pada masa sama follower yang ramai ni kita gunakan untuk tolong masyarakat balik. Walaupun saya cakap macam mana, contohlah kita ada kerjasama dengan beberapa NGO kan. Kita NGO ni banyak membantu kita jugalah untuk naikkan kita punya populariti Siakap Keli sendiri lah. NGO ni bantu, dia orang membantu orang susah yang ada di luar sana. Takkan kita nak, macam saya cakap dengan dia orang, takkanlah kita nak harap dekat kerajaan semata-mata kan. Apa yang kita boleh tolong, medium yang kita ada, kita gunakanlah. Itulah saya cakap. Memang Siakap Keli saya rasa memang kenalah pada kehendak masyarakat kita dekat Malaysia ni. Sebab tu saya cakap follower kita pun alhamdulillah makin hari makin bertambah. Sekarang ni dah mencapai 6 juta lah tu. Farah, saya difahamkan yang dalam kita memerangi COVID-19 pun Siakap Keli ada juga mainkan peranan. Boleh cerita sikit? Betul yang berbagi Datuk Sri sebab kita dekat dengan kita punya pengikut. So hari-hari kita nak kita punya followers, pengikut kita ni dapat berita yang cepat. Dan yang penting berita-berita yang kita salurkan kepada komuniti-komuniti Siakap Keli ini adalah berita-berita yang kita cuba sedaya upaya daripada sumber-sumber yang dipercayai, sumber-sumber profesional, contoh macam KKM, pihak KKM sendiri. So sejak daripada pandemik yang kita lalui sekarang ni, sampai ke hari ini Siakap Keli tak pernah sekalipun putus berita berkaitan COVID-19 ni sebab kita nak komuniti kita ni tak tertinggal dengan berita-berita yang berkaitan dengan pandemik sebab kita tahu mungkin banyak media-media lain yang ada dekat atas talian ni, tapi kita cuba memberikan yang terbaik kepada komuniti kita dengan memberikan berita yang pantas, cepat, dan yang paling penting reliable, datang daripada sumber yang dipercayai. Nak lagi daripada sejak musim pandemik ni sebab kita tahu banyak berita-berita, mungkin ada berita yang palsu, berita-berita orang sebarkan tanpa sumber-sumber yang betul, tapi kita Siakap Keli sebelum kita nak publish ataupun nak post berita tu, kita pastikan berita yang disampaikan kepada komuniti tu berita yang sahih
dan datang daripada sumber yang betul. Bagaimana dengan untuk keusahawanan? Mungkin ada juga usaha-usaha ataupun platform ini ataupun mungkin partner platform, cousin platform ke untuk keusahawanan? Okey, betul. Untuk keusahawanan kita memang ada bantu, memang banyaklah saya cakap bantu macam usahawan kecil yang baru nak mula bisnes. Tapi kita tengok macam kita lah, cakap diri sendiri pun saya ditubuhkan macam kita pun perlukan kos untuk operasikan apa yang kita buat sekarang ni lah. Kan kita ada ramai penulis, cakap diri sendiri pun ada dalam 23 orang kita punya staff. Dan sebelum ni kita akan tengok, contohnya tempat-tempat yang viral lah, contoh saya cakap orang berniaga, contoh berniaga kedai makan lah di tepi jalan. Dia ada unsur untuk orang cakap viral. Unsur yang memang ramai orang nak tengok. Jadi orang tengok tu dekat Facebook je, orang akan, wah, bestnya tempat ni. Jadi kita akan tolong. Kita akan share, kita akan letak di Facebook kita. Maksudnya kita tanpa kenakan apa-apa bayaran. Selalu orang cakap, sekat-sekat kali ni semua kena duit. Mahal apa semua bagaikan. Sebenarnya tak. Sebenarnya banyak kawan di luar sana memang kita bantu. Sebab saya tengok dia berniaga pun ikhlas, orang cakap kan. Dia berniaga ikhlas memang nak bantu macam, yalah kita tengok macam contohnya biosuk yang tangi tenggelam tu memang susah lah kita sendiri nak dapat dekat sini kan. Memang kalau kita ikut bayaran tu berbelah ringgit tapi dia jual dengan harga murah. Memang kita tolong tu. Terus juga sebab tu kita ada sekat keli, kita ada sekat keli press dan dua-dua tu kita guna untuk tolong orang kat luar sana lah. Datuk. Ya, Datuk tadi ada sebut bahawa kumpulan komuniti Persatuan Anak Berserah di KL dan Selangor ni selain daripada kerja-kerja kebajikan, saya tengok dalam rekod itu ada banyak di sekolah dan sebagainya. Kata tadi dah nak mula menjangkau mengajak orang berniaga tu macam mana Datuk? Kita ingin membawa persatuan ini satu tahap lagi, tahap untuk melahirkan keusahawanan di kalangan masyarakat setempat supaya mereka ni dapat menjana pendapatan dan juga dapat meluaskan lagi pemasaran mereka untuk barang-barangan dan perkhidmatan. Kawasan Berserah ni memang terkenal dengan kata barangan-barangan tempatan seperti keropok, kuih, muih tempatan. Dan tapi kita kena ingat juga pantai Berserah tu cantik daripada Berserah sampai ke Cendor. Pantai yang cantik. Banyak juga orang-orang tempatan yang terlibat dalam industri inapan desa ataupun homestay. Yang mana yang kita sekarang ni alhamdulillah kerajaan telah memberi kelonggaran untuk masa lepas COVID ni, masa COVID sekarang ni untuk kelonggaran untuk rentas negeri. Dan saya rasa lah ini akan dapat memberi lagi tambahan pendapatan kepada pengusaha-pengusaha homestay. Bila mereka datang tinggal di inapan desa ini dan mereka juga akan makan, akan membeli barang-barang tempatan dan ini akan membolehkan usahawan-usahawan tempatan yang berjual di tepi-tepi jalan atau di kedai-kedai tempat-tempat tertentu dan meningkatkan lagi jualan mereka, tidak sahaja mengharap kepada penduduk setempat tetapi daripada orang luar. Di samping itu kami juga akan membuat beberapa siri latihan untuk memberi penerangan dan cara yang sistematik kepada ahli-ahli persatuan dan juga penduduk-penduduk di kawasan Berserah untuk mereka menggunakan platform secara sistematik supaya mereka bukan saja dapat membekal, menjual kepada pengunjung-pengunjung biasa tetapi juga di luar daripada kawasan Kuantan atau dia boleh merangkui seluruh Malaysia ataupun domestik punya klien. Dan kita nampak lagi satu bidang yang boleh kita ceburi, yang boleh kita bantu anak-anak muda kita ni. Ramai anak muda kadang-kadang ni masih menunggu-nunggu bila dapat kerja. Lepas sekolah macam mana nak dapat kerja kan. Jadi kalau kita boleh
terapkan nilai-nilai digital kepada mereka ni, kepada semuanya ada telefon. Tetapi mungkin ada setengah kemudahan lagi yang mereka memerlukan, macam broadband ada, ataupun kemudahan lain yang boleh membantu mereka menjadi usahawan sendiri, termasuk mereka cipta design ataupun membuat game punya program yang mana mereka boleh sama ada masuk pertandingan pertama dan juga dari pertandingan tersebut adalah satu loncatan untuk mereka pergi peringkat antarabangsa. Sebab apa? Kadang-kadang kita lihat, kita pun kadang-kadang kita marah tengok anak-anak kita sibuk depan komputer, memegang telefon. Kadang-kadang mereka ada satu minat tertentu yang mungkin kita boleh capitalize, jadikan satu bentuk punca mencari pendapatan akan datang. Datuk, bila sebut pasal connectivity ni, saya teringatlah saya ada tanggungjawab nak baiki kesaling hubungan di banyak kawasan, termasuk di Berserah, di kawasan saya sendiri. Dan bila Datuk sebut pasal game, saudara, kalau saudara ingat, satu daripada siri Temu Minda dulu, saya menjemput dua orang anak muda, Wan Hazmi dan Daim. Masa tu Wan Hazmi di Kuala Lumpur, Daim di Tokyo. Mereka ini adalah game creators, Datuk. Mereka antara creators dalam beberapa siri Final Fantasy dan Street Fighter. Dan yang menariknya, pada bulan Ogos yang lepas, mereka mengeluarkan dia punya Made in Malaysia, buatan Malaysia punya game yang namanya No Straight Road. Dan hari ini saya bangga nak berkongsi kerana No Straight Road telah dicalonkan oleh PlayStation untuk Best Indie Game dan Best Soundtrack. Ini yang cerita, dia bukan main phone untuk membawang tetapi memang ada hasil. Jadi saudara Firdaus, anak-anak muda kita ni banyak talent. Saya sebut tadi itu cuma contoh, Wan Azmi, Daim dan ramai lagi. Bagaimana kita nak, orang kata, menggunakan segala platform yang kita ada ni lah, Persatuan Anak Berserah, Siakap Keli dan sebagainya, supaya platform-platform ini dapat facilitate mereka melonjakkan bakat mereka ke peringkat yang tinggi, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Walaupun yang lokal pun kita kena jaga juga. Pengalaman Siakap Keli macam mana? Okey, Datuk, pengalaman kita Siakap Keli. Siakap Keli sendiri pun kita ada mahasuri. Dan under mahasuri Sdn Bhd ni pun kita ada untuk macam buat Facebook untuk gaming lah. Nama dia Gamer on Duty. Memang kita pun sediakan platform untuk naikkan, orang cakap, cari cungkil bakat-bakat anak-anak muda ni yang memang minat dalam game, main game ni. Dulu mungkin orang cakap main game ni, yalah, orang cakap mentaliti, ada setengah mentaliti lah cakap main game ni membuang masa. Ya, kalau bagi saya istilah membuang masa tu, ya, kalau kita memang semata-mata leka di main dia tanpa kita buat benda lain lah, contoh tinggal apa semua, main ibadat dan sebagainya. Tapi kalau kita pandai urus masa untuk main game, bagi saya sebenarnya benda tu memang menjadi boleh jadi satu batu loncatan lah kepada anak-anak muda. Contohnya main, kita ada digital platform. Digital platform contohnya Facebook. Facebook sendiri ada Facebook Gaming. Kita boleh serlahkan bakat kita dalam menggunakan Facebook Gaming tu, di mana ada live, kita boleh buat live di Facebook. Bila buat live di Facebook ni ataupun buat live di YouTube sendiri, contoh-contoh dah ramai, dah banyak nama besar contoh kan. Benda ni sebenarnya boleh menunjukkan bakat kita kepada orang lain lah. Contoh orang yang tengok, mungkin orang yang memang mencari bakat-bakat untuk gamer yang hebat kat luar sana kan, anak-anak muda kita kan. Bagi saya platform digital ni memang tempat yang terbaik lah untuk diorang luaskan bakat diorang. Mungkin kita nak cari, yalah, daripada sekecil-kecil main tu nak cari sponsor susah. Jadi bila kita serlahkan bakat kita, terbuka kepada orang lain untuk tengok, orang cakap peluang kita tu untuk, orang cakap, melonjak dalam bidang gaming ni memang tinggi lah tu. Bagi saya memang digital platform amat berguna. Ya. Memang baguslah digital platform, orang cakap. Okey. Farah, ini ada satu soalan daripada Nur Ashira Ali. Bagaimana nak memastikan konten kita boleh dapat engagement yang tinggi? Ada apa-apa tips? Ini memang tepatlah tanya dekat orang Siakap Keli ni.
Okey. Kalau ikut kita punya audience 6 juta pengikut tu, rata-rata daripada pengikut kita ni sukakan konten-konten yang dekat dengan diorang. Contohnya macam walaupun sekecil-kecil konten seperti macam mana nak repair aircon, macam mana nak DIY pasu jadi akuarium contohlah. So benda-benda macam tu sebenarnya menarik minat orang untuk baca, dan konten-konten macam ni adalah konten-konten evergreen. So maksudnya orang sentiasa akan cari, sentiasa akan simpan benda ni sebagai rujukan. So nasihat, nak kata nasihat taklah sebab tak berapa nak pandai sangat, tapi untuk menjadikan konten yang baik tu perlu ada value kepada orang luar, orang ataupun audiens pengikut dia, perlu ada value. Kalau benda tu bermanfaat, dan orang akan tend to simpan, orang akan tend to share kepada orang lain. Macam tu. Datuk, kita ni bercakap tentang komuniti digital. Bagi yang sudah biasa, yang sudah migrate, yang sudah berhijrah ke dunia digital, itu mereka boleh memahami apa yang kita bincangkan. Bagaimana nak menarik Makcik Kia, rodong-rodong di kampung, kawan-kawan, teman-teman yang masih belum sebab saya bagi contoh ya, kita ada 1,000 lebih pusat internet di seluruh negara. Pengguna yang berumur 60 tahun ke atas, Datuk belum lagi kan, yang umur 6 tahun ke atas, cuma 5% saja daripada pengguna internet, pusat-pusat internet. Saya tak kata itu menggambarkan yang mereka langsung tidak berminat atau kurang berminat, tapi maksud saya bagi mereka yang belum, walaupun dah ada WhatsApp, dah ada, tapi belum menggunakan platform ini secara yang lebih optimum tu. Macam mana kita nak mengajak mereka? Memang kemudahan disediakan oleh kerajaan untuk membolehkan masyarakat setempat menggunakan kemudahan macam pusat internet setempat. Tetapi dari segi orang kata tarikan untuk mereka ni datang untuk menggunakan kemudahan tersebut secara lebih meluas lagi. Mungkin setengah golongan tu dia rasa mungkin tak perlu pada mereka, tetapi pada saya kalau umur 50-an 60-an ni masih muda lagi, yang mana banyak kreativiti yang boleh mereka sumbangkan untuk masyarakat setempat dari segi pengalaman mereka. Kalau dia mahir dari segi contohnya Farah cakap tadi, pembaikan aircon hawa dingin, mungkin dia boleh buat satu YouTube macam mana nak baiki hawa dingin, macam mana nak baiki motosikal kalau rosakan kecil-kecil, dan juga macam mana untuk membuat menanam atau membuat kata kebun saya kecilan di rumah, keliling rumah. Dulu kita panggil bumi hijau. Yang mana ini dapat membantu kata mengurangkan kos masyarakat setempat dari segi bergantung kepada perkhidmatan profesional di luar. Bukan bermakna kita tak perlu pakai perkhidmatan profesional, kita perlu pakai juga, tapi yang simple-simple yang kita boleh buat. Nombor satu. Nombor dua, dapat juga menjana kata pendapatan juga. Kalau kita dah lama buat tu, ramai follower, mungkin ada orang sanggup letak advertisement dalam kita punya YouTube tu tersebut. Nombor tiga, kita dari segi sekarang ni semua orang duduk risau pasal dari segi peningkatan kos sara hidup. Kalau kita boleh membuat aktiviti hobi tapi juga mendatangkan hasil kita, tanaman sekeliling dia. Kawasan saya di Besuah tu memang kawasan luas lah, pertanian kan. Mungkin ada setengah tu kata kita perlu buat secara ladang, tidak mesti. Kalau kita boleh buat secara kecil-kecilan, sekarang ni dekat bandar pun orang tanam vertical garden ataupun tanaman dekat rumah. Tapi kalau kita boleh buat secara luas lagi, mungkin serai ke apa yang kita boleh jual secara internet. Yang kita boleh jual, mungkin rakan kita di kampung lain tidak ada kemudahan tersebut, memerlukan, dan kita boleh supply kepada mereka. Farah, sekarang ini orang semua nak pergi dalam talian dan sebagainya. Apa nasihat untuk orang yang baru nak mula dalam e-dagang, dalam
kita kira cari makan dalam talian yang Datuk sebutkan tadi itu. Dia nak mula tu sebab saya dengar juga katanya ada yang mula lepas tu tak berapa menjadi, dia frust. Jadi macam mana nak bantu yang macam ni? Okey, untuk menjadikan digital ni sebagai platform penjualan atas talian, first sekali kita macam cakap Kili sendiri hari-hari dan setiap masa perlu ada konten supaya kalau macam dia menggunakan Facebook, supaya Facebook lebih tahu dia punya algoritma posting dia setiap hari ataupun setiap masa. So kalau sekali tu post lepas tu tunggu orang order, mungkin benda tu tak akan jadi. So benda dia punya tips adalah perlu konsisten, setiap hari kena post, setiap hari kena orang cakap bagi something tu kita punya audience. Tak semestinya menjual, walaupun kita menjual mungkin kita kena bagi something to audience, which is sebagai contoh tips daripada barang yang dia jual tu sendiri. Mungkin tips kalau dia jual baju, macam mana nak pakai baju tu dengan tudung ni, macam tu. So paling penting sekali kena konsisten, tak boleh, jangan give up, kena selalu post, selalu aktif, live, post kat story, dan gunakan platform-platform lain macam Facebook, kita ada Instagram, and even TikTok pun orang dah boleh start jual barang dah sekarang. So kita kena gunakan semua platform yang ada. Firdaus, saya jaga orang filem, juga penyanyi, ramai penggiat seni, dan oleh kerana COVID-19 ni tak ada show, tak ada banyak dan ada yang tergesa-gesa terpaksa belajar untuk menyanyi dari rumah. Kami di RTM ada program menyanyi dari rumah dan itu membantu. Bagaimana agaknya kita boleh tolong promosi penyanyi, penggiat seni? Ini yang tadi tu kita kira barangan, ini yang lain sikit. Yang seni. Macam mana cara kita boleh tolong bantu mereka? Okey Datuk, macam Datuk cakaplah, COVID-19 dan PKP ni memang pergerakan kita amat terbatas. Tapi melalui digital platform ni, melalui YouTube, melalui Facebook yang disediakan, memang dapat memenuhi benda tu. Macam cakap, dan banyak juga app-app yang ada di luar sana. Contoh saya sebutlah, mungkin ada kadang-kadang orang salah faham benda ni, orang cakap negatif. Sebenarnya banyak yang positifnya. Contohnya melalui orang cakap TikTok, melalui Bigo, itu sebenarnya boleh kita selahkan bakat-bakat kita dekat situ. Memang pengguna dia memang ramai, macam saya cakap. Memang ramai sangat-sangat. Dan orang cakap, kalau kita tak guna platform-platform yang ada tu, bagi saya satu kerugian. Kalau kita ambilkan benda itu sebagai orang cakap yang dapat mendatangkan hasil kepada kita untuk serlahkan kreativiti kita, menggunakan benda tu, memang saya cakap rugi kalau tak guna. Platform-platform yang ada sekarang ni memang banyak. Orang cakap memang banyaklah. Orang cakap memang ramai pengguna dia. Macam saya kat sini pun, kami pun rasa sebenarnya agak rugi sebab ada beberapa platform ni yang kita masih tak guna. Sedangkan permintaan dekat platform-platform yang ada tu memang permintaan dia tinggi dalam cakap ialah daripada segi hiburan, daripada segi agama, daripada segi tip-tip yang orang minta kan. Macam cakap memang ramai permintaan dia. Macam kita sendiri yang saya cakap boleh untuk promosi macam kawan-kawan artis kat luar sana kan yang cakap memang pergerakan dia agak terbatas. Bagi saya kat Keli sendiri pun ada platform yang kita sediakan macam saya kat Keli TV kan. Kita boleh orang cakap collaborate lah, kerjasama untuk promosikan benda-benda macam ni lah untuk bantu kawan-kawan dekat yang terjejas akibat COVID-19 ni lah. Jadi platform kita sentiasa ada yang memang platform ni sebenarnya tak terjejas sebab lagi ramai orang cakap tak boleh keluar rumah. Orang cakap lagi memang permintaan daripada segi demand untuk menggunakan platform-platform yang ada ni memang tinggi. Ya. Okey, kita dah sampai ke pengakhiran. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada Farah dan Firdaus, kepada Datuk Zul dan satu perbincangan yang cukup baik.
cukup komprehensif tentang bagaimana kita memperkasa komuniti digital. Dan kita akan terus dalam Temu Minda minggu depan, insya-Allah, tentang sebuah teater Melayu yang akan ditonton secara digital oleh rakyat Malaysia. Tunggukan pada minggu depan. Selamat malam Malaysia, di mana jua anda berada.